المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam las Aidilfitri pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat Jannatul Jannah yang dikasihi Allah dengan rahmatnya. Dapat kita berkumpul lagi di dalam majlis ilmu pada malam ini. Alhamdulillah. Majlis ini dianjurkan oleh Google Meet Gemanur Iman di bawah pimpinan Puan Rusniati binti Mansur dan disokong oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Kuliah Isyak kita ini akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan tajuk Begitu Rupanya Kisah Nabi Adam. Bagi menambah keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya dan para solihin, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh takzim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh membolak balik hati-hati kami ya Allah. Tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, Engkaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, Engkau ubahlah hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh kerahmatan dan juga kasih sayang ya Allah, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Amanna billah alladhi khalaqak, ya Allah, kami beriman dengan pencipta anak bulan kebaikan dan juga petunjuk pada malam ini, khairin wa rushdin, yang mana telah Engkau ciptakan, dan segala puji bagimu ya Allah, alladhi dhahaba bisyahri syawal, yang telah membawa pergi bulan Syawal yang penuh kemuliaan, waja'a bisyahri Zulqa'dah, yang telah membawa kepada kami bulan baru, yakni pada malam ini bulan Zulqa'dah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadha asy-syahr, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan, kenikmatan, kebajikan, kesihatan di saat mana kami berada di sepanjang bulan ini ya Allah. Wa na'udzubika min syarri ma fi hadha syahri Dzulqa'dah,
dan kami berlindung denganmu dari segala keburukan, mudarat, kecurian, kemalangan, kemudaratan, dan segala-segala wabak-wabak penyakit yang ada di saat mana kami berada di sebulan-bulan Zulkaidah ini, ya Allah. Wa na'udzubika minal bukhli, dan kami berlindung denganmu, ya Allah, dari sifat kedekut, ya Allah, untuk kami dapat mengeluarkan harta kami, untuk menginfakkan harta kami ke jalan Allah. Lebih-lebih lagi pada bulan ini, iaitu melaksanakan korban. Melaksanakan korban untuk 10 Zulhijjah nanti. Wa na'udzubika minal kasal, dan kami berlindung denganmu dari sifat lemah dan juga malas untuk beramal, beribadat, bekerja sepanjang bulan ini. Wa na'udzubika min su'il kibar, dan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada melakukan maksiat yang kecil dan yang besar. Wa na'udzubika min adzabin nar, dan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada azab api neraka Jahannam. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman, yang telah menjadikan bulan Sabil, anak bulan ini, atas nama kami supaya berasa aman, ya Allah. Wassalamatu wal Islam, dan merasakan keimanan dan juga keselamatan. Wal Islami wat taufiq, agama Islam dan juga taufik kepada kami, ya Allah. Lima tuhibbu wat tarda, yang mana telah engkau cintai dan engkau redai. Rabbana wa rabbuka Allah, wahai bulan, engkau dan kami adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan semesta alam. Allahumma ftah alaina hikmatak, ya Allah, bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah kebijaksanaan kepada kami. Wanshur alaina, dan limpahkan kepada kami, ya Allah, min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa qalu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur dengan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat sama-sama berada dalam majlis ilmu, yang mana bulan ni dan malam ini kita dah masuk bulan yang baru, iaitu Zulkaidah. Hampir lagi sebulan kita akan masuk Zulhijjah. Kita dah masuk bulan haji, ya. Kita dah masuk bulan haji. Bulan-bulan haji ni di start pada malam 1 Syawal. Malam 1 Syawal. 1 Syawal sebenarnya dah start, iaitu kita dah boleh buat, siapa yang nak buat haji tamattu', maka dia dah boleh melaksanakan haji tamattu', umrah untuk haji ni pada 1 Syawal lah, pada malam 1 Syawal tu. Tapi sahabat-sahabat kita dah ada yang hampir, dah ada yang pergi, untuk 18 hari bulan tu di awal sikit. Ada yang lebih awal, 18 hari bulan dia dah gerak pergi ke Mekah, pergi ke Tanah Haram. Ada sebagainya melaksanakan umrah dan melaksanakan haji. Dan moga-moga kawan-kawan dan sahabat-sahabat kita yang pada waktu ini dia nak mengerjakan haji, Allahumma rzuquhum, dan moga-moga Allah berikan rezeki. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal safar. Moga-moga kami doa supaya mereka semua tu dapat kesihatan, keberkatan, dan di saat mana mereka berada di sepanjang permufasiran, perjalanan kedua Tanah Haram, dan wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal safar. Dan kami juga mohon perlindungan kepada sahabat-sahabat JNI yang ingin mengerjakan haji pada tahun ini, dilindungi daripada segala keburukan, mudarat, kecurian, kesakitan, yang lebih-lebih lagi kesakitan lah, yang ada di saat mana mereka berada di sepanjang permufasiran dan juga di dua Tanah Haram untuk mengerjakan haji. Dan moga-moga kembali ke tanah air sebagai amalan ibadat yang menjadikan haji yang mabrur, insya-Allah.
InsyaAllah. Alhamdulillah. 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 Kita terus sambung dalam bab iaitu begitulah kisahnya Nabi Adam. Begitulah kisahnya Nabi Adam, yang mana sambungan kita masih lagi dalam bab tajuk yang ke-24, iaitu Iblis dilaknat selama ribuan tahun. Mungkin jutaan tahun, kita tak tahu berapa lama sebenarnya dunia ni akan kiamat. Sampai senangnya ke penghujung usia bumi. Sampai ke usia bumi. Berapa usia bumi ni? Wallahu a'lam. Kita tak tahu. Walaupun ada dalam Qasasul Anbiya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan dia menjangkakan bahawa Nabi Allah Adam ketika saat turun ke muka bumi ini, sampailah pada hari ini, pada zaman itulah, pada zaman Ibnu Katsir sendiri, lebih kurang 8,000 tahun. 6 hingga 8,000 tahun. Dia tak lama. Kita mungkin akan terfikir bahawa Adam dengan kita ni mungkin masa yang ada tu cukup lama. Ada 8 juta ke tahun, 80,000 tahun, tak. Dia hanyalah berkisar 8, kalau ikut dalam silsilah Nabi Nuh, Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, sampai ila akhir lah. 25 orang Rasul ni, umur-umur dia ni semua lebih kurang 100 lebih. Tapi mereka bersangkut paut. Jadi mereka ni, kalau sebut umur-umur mereka ni tak panjang sebagaimana Nabi Nuh dan juga Nabi Adam. Jadi masa yang dia ada, dia diletakkan sebagai parameter dia tidak antara 6,000 hingga 8,000 tahun sampai hari ini. Jadi itu kejangka masa. Mungkin 6,000, mungkin 7,000, paling jauh pun 10,000 tahun saja. Yang dia tidak sampailah jutaan tahun dan sebagainya. Iaitu Nabi Adam sampai kita. Sangat. Jadi Iblis ni semasa turun, dia start daripada turun ke bumi ni, kita tak tahu sebenarnya Iblis tu dah dilaknat. Adam diturunkan ke muka bumi ni bukan terus. Dia ciptakan Adam, Iblis tak nak sujud. Bukanlah terus ketika itu Adam diletakkan di muka bumi, tidak. Adam duduk di dalam syurga, kita tak tahu berapa jumlah dia. Berapa jumlah hari yang ditetapkan. Tak ada siapa pun tahu. Dan Allah pun tak pernah beritahu, dalam hadis pun tak ada. Jadi, tak perlu tahu. Ada sebagai ulama yang menyebut tolak sangat lama. Hampir mencecah ribuan tahun. Ada yang kata bahawa puluhan ribuan, tahun-tahun. Tapi lama. Tapi, yang paling mudah untuk kita tak perlu ambil tahu. Bila Nabi ataupun Allah SWT tak meletakkan kepengetahuan tentang tu, benarnya benda tu tak payah kita tahulah. Tak penting lah, maksudnya bukan tak perlu tahu, tak penting. Alhamdulillah, kita sambung lagi tentang Iblis direjam dan dilaknat akan hidup selama-lamanya. Laknat, Allah laknat hidup Iblis ni selama-lamanya. Kita dah bincang hari tu tentang Allah, dia akan keluar dari syurga dan dilaknat. Iaitu Iblis menggantikan nikmat Allah dengan laknatnya. Iblis menggantikan. Iblis ni, ya Allah perangai. Allah bagi nikmat pada dia, tapi diganti dengan satu perkara yang akhirnya Allah melaknat dengannya. Ustaz Nurwati Zakaria. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suranai Zulina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Suwaya Mat Zahgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zainab Desah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanira Suhana Imran. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ada di mana tu? Ada di rumah. Saya di mana? Saya berada di hati bonda-bonda dan jemaah Derma Nur Iman. Saya senantiasa berada di hati bonda-bonda, akak-akak semua. InsyaAllah. Lain latar belakang. Dia ada mak mentua saya dalam rumah ni. Sepupu ni lah, Kak Normawati ni. Mak saya tu sepupu Kak Normawati Zakaria. Makcik saya. Dia ada kat rumah. Jadi dia dengan bini saya, dia lepak dalam tengah-tengah tu. Jadi bising pula. Tadi saya bercakap. Jadi saya dengan rendah hatinya keluarlah rumah. Duduklah di luar. Tapi duduk luar pun sedap. Sebelah saya ni kuat angin, buka. Sejuk. Okey. Jadinya
Luar rumah, Alhamdulillah. Selesa juga. Dan luar rumah lagi best. Lagi best. Semalam buka, itu malam Jumaat. Saya tak buka lampu. Ni saya buka lampu, baru terang sikit. Okey. InsyaAllah. Okey, bonda. Malam ni dah masuk Zulkaidah. Betul, malam dah masuk Zulkaidah. Malam dah masuk Zulkaidah. Malam tadi, malam ni maghrib ni. Maghrib ni start. Maghrib ni start, kita masuk bulan Zulkaidah. Bapak saya dulu, arwah bapak saya, dia kata raya ni raya ni, arwah bapak saya lah. Bapak saya dengan mak saya dah meninggal. Arwah bapak saya kata dulu, Melayu ni, jadi kalau raya 30 hari. Saya kata terkejut, raya 30 hari tak macam orang Arab. Tapi dekat Johor, saya duduk rengit, betul Pahat dulu. Tapi saya bila duduk di Johor ni, saya dapati bahawa orang Johor, dia beraya lebih dari 30 hari. Minggu depan, 7 Zulkaidah ke 8. 8 Zulkaidah ke 7 Zulkaidah, hari Sabtu lepan. Ya Allah, jemputan banyak untuk rumah terbuka, open house sempena Aidilfitri. Saya tulis lagi, sempena Aidilfitri. Bapak saya hidup, saya nak beritahu, dekat Rengit 30 hari Aidilfitri. Dia belum pergi Johor lagi. Kat JB ni 40 hari pun orang buat lagi. Orang buat lagi. Okey, insyaAllah. Okey, jadinya kita, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapia Yaakob. Okey, insyaAllah. Syok duduk luar. Memang saya memang suka duduk luar pun. Kalau malam-malam suka duduk luar. Okey. Jadi Mak Jah Halijah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Selamat Hari Guru. Okey, sama-sama. Terima kasih. Okey, insyaAllah. Iblis menggantikan nikmat Allah dengan laknatnya. Dengan laknat Allah. Maksudnya sebenarnya Iblis ni, Allah bagi nikmat pada dia, tapi yang dia minta laknat Allah. Yang dia minta pada Allah ni adalah laknat dia. Laknat. Ingat laknat Allah ni ketika mana Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dia membacakan surah daripada surah Safat, iaitu ketika mana Nabi Allah Subhanahu wa taala walan, dikata barang siapa yang telah diberikan, kejap saya pun lupa ayat Quran ni mana. Sebentar, terlepas. Okey. Surah Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dhukiru bihi. Ini perangai iblis dan golongan-golongan dia. Ketika mana mereka telah lupa tentang apa yang kami peringatkan. Yang telah diperingatkan dengannya. Maksudnya dia ni asalnya baik. Tapi dia dah peringatkan. Allah dah peringatkan, malah dia lupa pula. Dia ingkar ataupun dia lalai pula dengan apa yang telah diingatkan oleh Allah. Dia ni bukannya orang yang asalnya lalai, tidak. Asalnya dia ni orang baik. Iblis kan asalnya baik. Tapi dia lalai. Kemudian dia tak ikut perintah Allah. Dia kembali balik jalan yang jahat. Fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Maka Allah akan membuka segala pintu nikmat, pintu rezeki, pintu segala perkara pada dia, keseronokan, apa saja, nikmat-nikmat dunia ni. Hatta idza farihu bima utu akhaznahum baghtah. Dan sehinggalah apabila mereka ni telah gembira dengan nikmat-nikmat, mengecapi nikmat dia, panjang usia, sihat badan, makin kaya. Dia ni asal maknya, tapi mungkin dah baik. Kemudian kembali balik kepada jalan jahat dia. Allah bagikan dia kekayaan yang luar biasa. Sehingga mereka ni gembira. Tak sedar. Mereka telah diberikan, sebenarnya disebut sebagai istidraj. Istidraj. Iaitu harta yang dianggap sebagai perangkap untuk menjauhkan diri daripada Allah. Utu akhadnahum baghtah. Dan kemudian kami tarik nikmat mereka ni sekelip mata saja. Dan termasuk nyawa mereka mati lah. Fa'idhahum mublisun. Mereka ni golongan iblis lah. Mereka golongan yang terputus. Jadi siapa saja golongan yang begini, yang telah Allah beri nikmat banyak, Allah telah berikan dia ni kesempatan belajar ilmu agama, pandai solat, tapi akhirnya dia jadi jahat, maka orang begini lebih dahsyat lagi. Allah bagikan nikmat pada dia ni dalam bentuk istidraj. Iaitu begitulah iblis.
Allah panjangkan usianya dengan bentuk istidraj. Allah bukan bagi dia nikmat panjang usia ni dalam bentuk barakah, kebaikan. Tapi Allah bentuk dalam keadaan kemurkaan, laknat. Allah melaknat dia dengan panjangkan usia dia. Sebab tu kita, Allah melaknat kita ni, orang-orang yang mublisun ni, golongan-golongan yang baik asalnya, kemudian jadi jahat. Sebab tu saya akan tengok orang-orang yang dia ni baik, kemudian dia jadi jahat, dia kembali balik jalan jahat dia. Tengok macam ni hidup dia. Cuba tengok. Kalau kita perasan dalam hidup dunia ni, tak tanya siapalah. Dia mungkin dia dah berubah jadi baik. Tapi kembali balik jalan jahat dia. Cuba tengok. Di kalangan artis ke, yang paling mudah orang yang ni lah. Di kalangan sahabat ke. Cuba kita tengok hidup dia. Makin kaya ke makin miskin? Makin kaya. Dia hidup makin senang. Sehingga sombong kepada Allah. Hari ni kita tengok macam-macam. Orang yang maknya-maknya, yang dah baik, dia jahat balik. Allah bagi dia lebih kaya dari sebelum ni. Yang ini bahaya. Takut-takut itu adalah istidraj. Sekelip mata je Allah tarik dia. Wahum mublisun. Nah, maka ketika saat mana mati, dia ni tidak termasuk dalam golongan hamba Allah. Dia ni golongan mublisun, terputus daripada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, wa'iyyazubillahi min dzalik. Moga-moga kita ni tidaklah tergolong di kalangan orang-orang yang istidraj. Istidraj ni, kalau kita buka dalam Ustaz Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dia bawakan satu pandangan daripada seorang ulama India. Ulama India ni, dia bawakan makna istidraj ni senang. Nak tahu kita punya nikmat ni istidraj ataupun tidak. Kita punya nikmat ni, yang Allah bagi rezeki pada kita ni, dia merupakan nikmat yang disebabkan Allah suka ke, ataupun rezeki yang Allah bagi kita ni adalah merupakan istidraj, ataupun merupakan nikmat yang datang daripada Allah. Sebagai orang yang beriman, senang dia bagi tahu contoh, iaitu bila mana kita menggunakan nikmat tersebut, milik kita itu yang tersebut, harta yang kita gunakan itu, kita gunakan pada jalan Allah. Ini merupakan nikmat. Atau benda tu subutul khair, maknanya barakah. Rezeki ni barakah. Jadi wal imta'u bihi wasubutul khair. Dia akan kita gunakan banyak benda baik. Contohnya kita banyak benda guna benda baik. Kereta tu barakah, maka benda baik. Kemudian beza je dengan istidraj ni, kita guna nikmat tu dengan benda jahat. Selalu menjadikan kita makin leka kepada Allah. Kita makin leka daripada Allah. Contoh, dia bagi contoh. Ulama India tu, Syekh India tu, dia bagi, saya lupa nama, tapi yang saya ingat cerita ni adalah Dr. Abdul Basit Abdul Rahman. Dia bawakan cerita, iaitu contoh, dia bagi contoh, satu contoh televisyen di rumah. Yang mana tengok televisyen di rumah kita ni istidraj ataupun nikmat. Kat rumah kita ni ada televisyen. Di dalam rumah kita ni, televisyen ni, kalau kita melihat televisyen di rumah kita ni akan mendekatkan diri kita dan diri anak-anak kepada Allah, maka TV ni dipanggil nikmat. Rezeki ni barakah. Kita al-imta'u bihi, kita rasa nikmat menggunakan TV ni. Rasa kepuasan tengok TV ni. Dan Allah merasakan kepuasan, kecukupan. Wasubutul khair. Dan Allah tetapkan kita dengan televisyen ni, kita selalu melakukan kebaikan. Tengok kita pagi-pagi pukul 6.30 tengok Al-Kuliah contoh. Dengan TV ni kita selalu berzikir. Tengok benda-benda baik. Dan menjadikan kita lebih baik. Tengok filem-filem yang baik. Dan anak-anak kita menggunakan TV ni kerana pelajaran mereka, semakin mereka baik. Maka ini adalah nikmat. Duit ni yang kita gunakan ini menunjukkan barakah di televisyen. Tetapi sekiranya sebaliknya, cuba kita lihat, adakah televisyen ni, kita lihat televisyen ni penyebab anak-anak kita, kita sendiri, kan, khususnya saya lah, dan anak-anak kita sendiri semakin jauh dia dengan Allah. Semakin jauh dia daripada Allah dengan Allah. Semakin jauh dia daripada Allah. Tengok maghrib tak pergi semayang. Dulu semayang maghrib. Saya semayang isyak tadi. Berjemaah, semayang maghrib. Ini lambatlah semayang maghrib. Hanyalah kerana ada televisyen tersebut. Maka televisyen tersebut dia ada keberkatan. Maka digelar sebagai
harta ini merupakan harta yang istidraj. Nak tahu tak dia istidraj? Saat mana kalau malam ni kita mati, kita mesti menyesal. Kenapa anak-anak kita ada telefon? Kalau tak ada ni, tak ada telefon ni, mesti aku banyak ibadat. Dengan telefon ni aku banyak leka kepada Allah. Wah, ini saya risau ni. Kalau telefon memang saya pun tewas lah saya. Tak tahulah mana lebih baik. Banyak guna benda lara ke dunia ke, banyak guna benda dekat dengan Allah. Tanya diri sendiri lah kalau tanya dengan saya ni. Secara ikhlas ni macam telefon ni banyak kepada dunia. Tapi kalau benda tu, dunia tu tidaklah lalai. Tak semua dunia lalai. Dunia ni ada benda, contohnya macam antara dalam para ulama, perbualan dunia dalam masjid. Bukan semua. Bukan dunia yang tak boleh dibual dalam masjid. Dalam masjid ni yang tak boleh berbual benda yang lara. Bukan benda dunia. Dunia ni boleh. Contoh politik. Yang kedua, contoh lagi pekerjaan. Hanya mana sekarang? Duduk. Saya dekat duduk Taman Damansara. Habis tak yang rumah lama? Beli rumah gini-gini. Tak ada, itu bukan masalah lara. Itu tidak lara. Perbualan begitu boleh dibenarkan. Sekarang ni dengar-dengar sawit dah makin naik. Kamu kan sawit gini-gini. Apa projek? Boleh. Boleh cerita. Dunia. Tapi bukan berniaga lah. Bukan perniagaan. Kalau berniaga tak boleh. Tapi kalau cerita-cerita dunia yang bermanfaat. Anak-anak hantar tuition kat mana? Ini dunia. Boleh. Tak ada masalah. Anak berapa? Sekarang dekat mana? Dulu bukan di UIA ke? Sekarang dah tukar, sekarang dah masuk sini. Boleh, tak ada masalah. Isteri orang mana bahau? Oh, bahau dekat mana? Saya bahau dekat Batu Kikir. Jambatan Bosi. Gulai udang sebelah cuba mak fikir dalam hati. Ayo ni bujang sudah lama. Jadi benda ni tak ada masalah. Yang lara ni cerita benda yang tak ada manfaat. Cerita tentang artis. Kau tahu tak Rita Rudaini baru-baru ni? Alip Syukri dengar lagu sedap. Tengok cerita Dragon Ball, cerita Rama. Dan cerita pasal konsert. Kan? Pergi tak konsert Coldplay ni. Benda-benda yang lara, yang bawa benda sia-sia. Benda yang mancing. Aku mancing semalam gini-gini. Oi, bestnya pergi-pergi laut. Tak ada, ini benda lara. Lara ni tak dibenarkan cerita di dalam Islam. Dalam masjid. Dekat luar tak apa. Kat rumah ke nak terlara tak apa. Tapi dalam masjid, dunia ni ada dua. Cerita dunia yang membawa kepada manfaat, maka boleh. Tapi cerita dunia, benda yang lara, benda ni kena tinggalkan di dalam masjid. Cerita sebenarnya, kamu tahu tak? Tok Imam berbual dengan Tok Bilal. Tok Bilal, sebenarnya, dia kata, Dragon Ball ni ada 7 biji ke semuanya. Oh iya ke? Bukan 8 biji? Bukan. Yang ni lara. Jadi, tak ada cerita benda-benda. Jadi, kalau nak cerita pasal dunia, cerita benda dunia manfaat. Dengar saham makin naik. Saham pula makin. Dia punya ni naik gini-gini. Baru ni kat kedai depan tu bagus. Nak beli basikal lah. Basikal kat kedai tu bagus. Itu manfaat. Tak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi wallahualam. Oh, mati pula punya lampu sebelahan. Gelap gelita dah. Okey. Jadinya, ketika mana saat disebut tentang istidraj, nah, iblis ini dia dapat nikmat masa, nikmat umur yang Allah bagi dia panjang usia. Jadi nikmat yang Allah bagi pada dia ni istidraj. Bukan betul sebab apa? Dia banyak guna masa dia ni, umur dia ni dengan benda lara. Jadi jangan kita rasa umur kita panjang nikmat, rupa-rupanya istidraj. Allah bagi umur kita panjang. Rupanya itu cuma perangkap kita supaya lebih jahat. Jadi iblis ni Allah bagi dia umur panjang, makin banyak dosa dia. Sebab dia guna tak ada langsung dalam umur iblis ni kebaikan. Semua sampai hari kiamat, semakin lama dia hidup, semakin banyak pula dosa dia. Dan dosa dia tu dengan umurnya itu, satu hari nanti akan membalas. Dia akan menyesal. Suatu nanti saat mana berada di dalam neraka Jahannam. Wa'iyadhu billahi min dhalik. Dan kita selalu doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, berikan kepada kami keselamatan pada agama kami. Wa'afiyatan fil jasad. Selepas kita minta keselamatan pada agama kita, kita minta badan sihat. Wa barakatan fil rizqi. Betul kan? Kita minta wa'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Kita minta kepada Allah supaya kita ditambah ilmunya. Dan kemudian barulah wa barakatan fil rizqi.
Kita minta supaya Allah barakahkan kita punya rezeki. Allah berkatkan rezeki kita. Allah berkatkan rezeki. Sebab tu ulama simpulkan. Jadi, kita minta supaya Allah bagi kita rezeki yang barakah. Bukan istidraj. Istidraj. Okey, wallahualam. Sebab tu dia kata barakah tu, wasubutul khairi antaranya makna barakah. Iaitu kita selalu guna benda ni, kita nampak kita benda ni kita guna, kita makin dekat dengan benda baik. Kalau kita kenyang, lepas kita kenyang kita lara, lepas kita kenyang kita tidur, tak boleh ibadat, maka kita nampak bahawa rezeki itu tak barakah. Kita buka puasa, dengan buka tadi makin berat badan. Makin ngantuk nak ibadat. Maka rezeki itu takut-takut dia bukan barakah. Sebab barakah ni, yang malah kita makan nasi tu, makanan itu akan menjadikan kita semangat untuk ibadat. Sebab tu Nabi makannya sikit. Saya cakap je. Saya pun sendiri bukan senang nak makan sikit. Saya cakap je lah tu. Sebab tu saya kata nasihat benda ni adalah nasihat pada diri saya sendiri. Nasihat saya sendiri supaya, sebab tu kita minta pada Allah, Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta Allah bantu kita supaya kita dapat senantiasa berzikir. Senantiasa dapat mengingati dan berzikir pada Allah. Senantiasa dapat. Kita minta lagi doa pada Allah, minta bantuan supaya ala syukrika, supaya kita dapat bersyukur kepada Allah senantiasa. Yang ketiga, wa husni ibadatik. Kita minta lagi bantuan Allah supaya kita senantiasa dapat menambah baik amal ibadat. Jadi orang yang baik ni bukan orang yang baik, yang sedia baik. Tapi orang yang dipanggil baik ini adalah orang yang selalu memperbaiki amal ibadat. Selalu perbaik. Dia bukan baik, tapi dia nak jadi baik, nak jadi baik, nak jadi baik. Sampailah umurnya, semakin lama dia semakin baik. Nak jadi orang yang baik, bukan kita nak jadi, bukan dia ni baik. Tidak. Kita respect pada orang yang ingin menjadi baik. Akan semakin baik, akan semakin baik, akan semakin baik, akan semakin baik. Okey, jadinya sebab itu para ulama antaranya menyebut tentang ikhlas. Itu bukannya susu yang bersih, tapi proses menyuling susu tersebut. Ini sebagai ulama antaranya Imam Ghazali. Sebab itu proses nak jadi baik itulah dipanggil ikhlas. Sebab dalam hidup dunia ni tak ada orang yang baik. Tak ada. Susah nak jadi orang yang baik. Tapi orang yang kita yang disebutkan adalah orang yang cuba menjadi baik, yang melawan nafsunya. Yang inilah yang disebut ikhlas. Kita bukan macam Nabi. Hatinya bersih yang telah dicuci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya Allah menggantikan nikmat. Jadi nikmat yang Allah bagi pada iblis jangan cemburulah. Iaitu iblis ni umurnya panjang. Siapa kat sini yang tak nak umur panjang? Siapa kat sini yang rasa dia malam ni rasa cukup lah Sat, bulan ni Allah tarik pun bagus juga? Ada tak? Nyawa dia. Ada tak di sini? Tak ada orang yang normal. Melainkan ada para nabi, di antaranya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Boleh buka dalam at-tazkirah fi ahwalil maut wa umuril akhirah. Ada satu hamba Allah yang menginginkan kematian, bertemu dengan Allah. Selalu merindui nak bertemu Allah. Selalu nak bertemu dengan sahabat dia, Khalilullah, Allah. Sehingga Allah pun bagi tahu, aku pun juga merinduimu, wahai Ibrahim. Jadi Ibrahim ni orang yang selalu menantikan kematian. Memohon-mohon bilalah dia tak mati untuk bertemu Allah, sebab dunia ni tak ada apa. Jadi ada tak di sini yang memang duduk kat depan tingkap? Mati buat apa tu mati? Entahlah Fahmi. Tunggu malaikatul maut. Bila nak cabut nyawa? Rindu nak bertemu Allah. Siapa macam tu hebat sungguh. Ini dah taraf wali Allah. Wali Allah. Jadi begitulah. Saya rasa orang yang paling tua di sini pun, siapa paling tua? Bonda Ros. Apa tu? Bonda muda. Tak tahulah wallahu a'lam siapa yang paling tua. Tapi walaupun kita pergi hospital, bak kata Ismail Kamus, orang yang dah nak mati kita tengok dekat hospital tu, cuba terai dia nak mati dah. Ada wayar kat dia punya apa, dia punya hospital, dekat dia punya tu ada wayar sambung kat TV. Cuba tak bagi dia makan durian. Dia nak tak? Tak nak. Bagi ni makan durian tak selera. Ni nasi ayam tak selera. Bagi dia air tak nak. Cuba bagi dia kata, Aman, ini hutang aku ni hari tu 20,000. Nak letak mana ni? Letak bawah katil. Dia nak lagi. Yang dia tak boleh makan tu bukan dia tak nak dunia, sebab dia tak selera. Cuba try bagi dia 20,000. Dia nak lagi. Ni hutang aku hari tu 20,000. Nak letak bawah katil. Orang mana ada orang nak mati? Tak ada. Dia nak panjang lagi hidup usia tu.
Dia minta pada Allah supaya panjang usia dia walaupun dia dah berada dalam keadaan kritikal. Itu manusia normal, termasuk saya, apatah lagi. Kemudian dikata bahawa sesungguhnya sebelum ini Iblis berada dalam kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah. Ia diberikan segala nikmat kebaikan syurga. Ini Iblis ni bukan main-main. Allah berikan nikmat syurga pada dia, bukan nikmat bumi. Kan? Syurga ni wa furushim marfu'ah. Dia punya tilam dia empuk. Kan? Wa fakihatin kathirah. Yang dia punya buah-buahan dia banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Yang tidak pernah terputus, yang tak terhalang sedikit pun untuk mengambil buah-buahan tersebut. Ini syurga. Nikmat bukan calang-calang nikmat yang Allah bagi pada dia. Nikmat syurga tu. Okey. Jadinya, bila nikmat syurga tu, tapi bukan main-main, tetapi dikata mulia pula di sisi Allah. Sehingga Imam Al-Qurtubi kata, dia ni beribadat. Iblis ni sekurang-kurangnya 8,000 tahun di syurga. Dia telah beribadat kepada Allah selama ribuan tahun. Dia meletakkan parameter Imam Al-Qurtubi ni, iaitu selama 8,000 tahun. Tapi wallahu a'lam. Sebagai ulama tidak meletakkan berapa ribu tahun. Jadi, ia diberikan nikmat syurga, malangnya diberikan nikmat yang dibalasnya adalah laknat. Yang dibalasnya laknat. Ini manusia tidak bersyukur. Manusia tidak bersyukur. Sehingga Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim. Dalam hadis sahih Muslim. Ketika mana menceritakan ayat daripada surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah ayat 79 seingat saya, kalau tidak silap. 72 hingga 70 hingga 79 seingat saya. Benda tu turun disebabkan suatu pagi seorang lelaki. Dikata datangnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam hadis Qudsi. Hadis Qudsi. Dia berfirman, Allah berfirman dalam hadis Qudsi dalam hadis rawahul Muslim. Apa yang Allah berfirman, dikata pagi tadi wahai Muhammad, hujan turun. Pagi tadi dikata hujan turun. Bila hujan, kejap sebentar. Dikata satu hari Nabi SAW dia berfirman. Allah berfirman dalam hadis Qudsi, hadis Sahih Muslim. Kerana surah turun antaranya surah Al-Waqi'ah. Iaitu pada ayat 79, 72 hingga 79, begitulah. Saya tak bawa tafsir. Datang satu hari dia cakap bahawa wahai Rasulullah, pagi tadi turun hujan di Madinah. Di Madinah ni, di kawasan kamu ni turun hujan. Asbahna, turun hujan pada waktu subuh. Ada kalangan dikata kamu terdapat umatmu dua golongan. Iaitu satu golongan yang bersyukur, satu golongan yang kufur. Satu golongan bersyukur, satu golongan dia kufur kepada Allah. Jadi bila mana dia tergolong di kalangan orang dia, kemudian apa dia kata? Iaitu orang yang bersyukur ini, ada orang kalangan orang yang kufur, ketika mana turunnya hujan, dia mengatakan bahawa ini sebabkan itu, sebabkan ini. Turunnya hujan ni sebab dia kata bintang itu, bintang ini. Asbab itu, asbab ini. Sebab musim hujan dia. Mungkin begitulah. Sebab secara teorinya begitu. Ini orang-orang yang kufur. Allah bagi hadiah besar kepada dia. Tapi seorang lagi, kalangan umatmu yang boleh datang ke nikmat. Hujan ni nikmat. Tak ada siapa pun yang boleh. Ada tak sini yang boleh menolak bahawa hujan bukan nikmat? Siapa yang boleh tolak kat sini? Yang katakan hujan bukan nikmat. Tabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mana satu nikmat yang cuba kita dustakan? Tak ada. Semua orang akan jawab hujan adalah nikmat. Maka orang yang beriman ni, bila datang hujan je, dia akan menyebut hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmat dari Allah. Wada'aha Allah.
yang telah Allah takdirkan kepada kita. Lalu dia berdoa, Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya Allah, berikanlah kepada kami hujan yang bermanfaat kepada kami. Atau kama qala rawahul Bukhari wal Muslim. Jadi kat sini, beza tak orang beriman pasal hujan yang turun pada pagi? Kita cuba bayangkan kita pagi-pagi nak kerja ni, pun hujan lebat. Agak-agaknya kita tergolong-golongan orang yang kufur ataupun syukur. Yang kita melaknat nikmat Allah tadi tu ataupun kita bersyukur dengan nikmat. Kalau orang yang melaknat nikmat Allah ni, dia cuma ceritakan tentang logical. Allah hujan pula. Musim hujan ke sekarang? Dia cerita gitu je. Dia terlupa nak menyebut terima kasih pada Allah. Hadihi rahmatullah. Terlupa nak ucap dengan mulut. Sekarang ni hujan macam ahad tanah merah ni lebat ni. Alhamdulillah. Sebab tu kita minta Allahumma sayyiban. Last kali kita kena minta doa supaya hujan yang turun itu memberi manfaat. Kita positif, kena memberi, kita minta pada Allah. Sebab tu Allah nak kita doa, bukan Allah nak kita cela hujan tu. Allah nak kita doa supaya hujan ni memberi manfaat dan tidak memberi mudarat kepada kita. Itu yang Allah nak, bukan kita mencela. Sebab itu waktu saat hujan turun, kita hati-hati. Malah kadang-kadang ini mulut ni biasa mulut kan. Minta maaf mulut, bukan orang lain. Kadang-kadang saya sendiri pun bila dah tercakap, dia terlepas pula cakap. Contoh, kita bila pagi-pagi je hujan, mulut kita ni akan bercakap. Bukan malah kita cakap bahawa hujan ni kerana ini musim hujan lagi, semalam hujan, ni hujan. Bukan itu saja dah. Malah kadang-kadang ada orang yang mencela hujan. Bila hujan je, hujan pula. Wash, kita mengeluh. Berdesep. Kita menyebab apa? Berdecip. Kan? Kita berdecip. Bayangkan kalau ada orang bagi nikmat pada kita, kita berdecip. Macam mana? Kita buatkan air pada suami, kita buatkan air. Tapi suami, mistari orang nak melu, dia mula berdecip. Kita rasa apa? Terima kasih tidak, tapi akhir berdecip dulu. Kita ni bukan Tuhan yang menciptakan dia. Pun kita rasa mengeluh. Kita rasa macam, dia tak bersyukur betul. Kan? Agak-agak macam mana? Macam mana Allah yang berikan hujan ni? Ada berjuta, beribu nikmat hujan. Tapi mulut kita, hujan pula. Baru nak jemur kain. Hujan pula, baru nak hantar anak ke sekolah. Hujan lagi, habislah spender aku tak kering. Sudah. Kita biasa mengeluh dengan nikmat. Nikmat tu kita mengeluh. Jadi kalau admin, Cik No, siapa lagi, Kak Amanira, Mak Teh, kita buat baik, orang kritik, itu biasa. Kita ni orang, kita buat baik, orang kritik, itu biasa. Ini luar biasa. Allah bagi nikmat. Allah bagi hadiah, hujan. Dia pun kena kritik. Apatah lagi kita yang kena kritik ni, admin JNI kena kritik. Ini biasa. Sedangkan Allah yang turunkan hujan sebagai nikmat di muka bumi ni pun ada orang tak suka. Yang bawa kereta, lagi berjawab pos. Hujan, pasal ni lah di hujan, nampak? Agak siapa macam tu? Cuba jangan angkat tangan. Cuba jangan angkat tangan. Siapa yang pernah macam tu? Berdecip kita mana ketika hujan. Agak-agaknya dia merongot pada siapa? Agak-agaknya dia merongot pada siapa? Dia benci, dia merongot hujan tu, dia merongot pada siapa? Hujan lagi. Agak-agaknya pada siapa? Dia merongot pada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa sedar. Maka orang-orang begini yang Nabi sebut dalam hadis Muslim sebagai orang yang kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat. Jadi orang yang kufur nikmat ni bahaya. Allah tarik daripadanya kenikmatan hujan tersebut. Padahal hujan tu best. Bayangkanlah malam ni hujan. Sedapnya tidur. Sedapnya tidur nikmat. Bila hujan ni biar je. Hujan turun je. Alhamdulillah. Hadihi rahmatullah. Ini adalah rahmat daripada Allah. Yang telah Allah ciptakan. Yang Allah telah letakkan kepada kita. Allah telah, bacaan dalam hadis tu, hazihi rahmatullah. Ini rahmat pada Allah. Rahmat yang Allah telah turunkan. Hadiah daripada Allah. Kita kena sebut ini kena sebut, ini adalah hadiah daripada Allah. Allah sangat suka bila Allah turunkan nikmat, kita selalu sebut-sebut nikmat dia. Selalu Allah suka sangat. Bila Allah turunkan hujan, kita cuma cakap, hujan lagi? Semalam dah hujan. Tak. Jangan begitu. Bila kita bagi nikmat pada saya, bagi anak saya hadiah, contoh, macam tadi,
Tadi lalu pergi Ayon Bukit Ayon Bukit Ayon Dato' On, Bandar Dato' On. Lalu tu dekat satu kedai butik tu ternampak satu tudung. Rumah saya, bang, ini tudung yang Kak K pakai, Kak J. Lawa tu kan. Lawa tu kenapa? Dia senyum. Nak beli lah. RM37. RM37 dia pun beli. Boleh ke tak? Boleh. Lepas tu dah beli siap-siap. Bang, terima kasih banyak tudung. Ucapan itu cukup menggembirakan. Terima kasih. Kita manusia. Contoh macam orang rumah saya. Bang nak air apa? Allah. Air nestarik. Dia buatkan air. Kadang-kadang isteri ni datang kepada kita sebut cuma terima kasih. Kan? Abang nak apa lagi? Nak air apa lagi? I love you lah. Kadang-kadang orang ni silap-silap nanti dia buatkan kek untuk kita. Kadang-kadang bukan dia hilang penat dia. Saat kerana terima kasih je ucap. Ucap terima kasih. Ya, bismillah. Sebab dengan anak pun kita kena ucap terima kasih. Anak saya, Senah, ambilkan cik punya tempat jam. Ambil. Terima kasih, Senah. Sama-sama. Suka. Terima kasih bukannya kena bayar. Jadi Allah pun tak minta kita bayar. Allah cuma minta kita rasa terima kasih kepada Allah. Tak macam iblis, laknatullahi alaih, yang balas nikmat Allah dengan kekufuran, dengan laknat, dengan laknat. Hanyalah kerana sifat sombong yang ada pada dalam diri dia. Dia. Kemudian penghinaan bukan itu sahaja, malah dia menghina Allah dan menggantikan ketinggian dan kemuliaan yang Allah telah beri kepada dia dengan martabat yang paling rendah. Digantikan dengan martabat paling rendah. Justru inilah kesan daripada sifat sombong. Sifat rasa dari lebih baik. Sifat sombong. Dia rasa diri dia lebih baik. Ana khairu min. Ini sebenarnya perasaan dia yang paling bahaya. Dia rasa diri lebih baik daripada Adam. Dia tak rasa diri lebih baik daripada Allah, tak. Cuma dia rasa diri lebih baik daripada Adam. Itu saja menyebabkan dia sesombong. Rasa sombong. Mahu dia ni lebih hebat. Allah ciptakan dia memang hebat. Allah ciptakan dia pandai, kuat ibadat, tapi akhirnya dia rasa diri lebih hebat daripada orang lain. Yang ni masalah. Lalu justru takabur dan meninggi diri hanyalah kepada meninggi diri ni hanya sifat Allah. Sifat Allah ni mutakabbir, bukan sifat iblis. Kita tak layak dalam sifat ni. Maka ketika itulah Allah telah menjatuhkan hukuman laknat kepadanya sambil berkata sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-34-35. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alayka al-la'nata ila yaumiddin. Agaknya apa dia punya laknat ni? Allah bagi dia apa? Nikmat. Kan tadi kata kalau dia berpaling balik, maka idza fatahna abwaaba kulli syai'. Allah bagi apa yang dia nak. Allah akan bukakan segala pintu nikmat apa yang dia nak. Bila Allah dah benci dengan seorang tu, Allah akan berikan apa yang dia nak. Sebagai balasan laknat pada dia. Sehinggalah idza dia kata akhaznahu baghtah. Allah renggut sekelip mata nanti, suatu masa nanti. Agaknya apa yang nikmat yang Allah bagi pada dia merupakan satu nikmat laknat. Allah bagi nikmat tapi dalam bentuk laknat. Iaitu kami keluarkan dari engkau daripadanya, iaitu syurga ni kami keluarkan. Kalau macam tu kami keluarkan kau daripada syurga. Sebab syurga ni tak ada tempat orang yang jahat. Wa innaka 'alaika la'nata, dan sesungguhnya dikata daripada sekarang ke masa depan adalah satu makhluk yang telah kami usir. Dan sesungguhnya engkau telah ditimpa laknat terus menerus hinggalah hari kiamat. Allah berikan laknat kepada dia dalam bentuk umurnya yang panjang sampai hari kiamat. Dan Allah laknat dia sampai hari kiamat juga. Allah bagi dia kehidupan sampai hari kiamat dan Allah laknat terus menerus hinggalah hari kiamat. Nikmat apa yang kita nak dalam dunia? Kita minta supaya Allah panjangkan usia kita. Tapi kita kadang-kadang jangan terlampau bangga dengan usia yang panjang, kerana ingat iblis lagi panjang usianya. Tetapi dia jahat. Ingat, bukanlah kerana kita panjang usia, kita umur 70, kita lebih hebat dari orang lain. Maksud Allah lebih sayang pada kita. Tidak menjamin umur kita lebih panjang dari orang lain. Maksudnya Allah bagi kita. Sebab kena ingat, syaitan dan iblis itu lebih panjang usianya.
daripada kita, sedangkan dia dilaknat Allah. Ya Allah wa'alam. Jadi itu antara sedikit sebanyak permulaan untuk masukkan Allah. Kenapa iblis menggantikan nikmat. Nikmat yang Allah beri pada dia adalah bentuk syurga. Tapi dibalas dengan laknat. Laknat Allah pada dia apa? Iaitu Allah panjangkan usianya. Ingat, agak-agaknya ada tak orang yang diberikan makin naik pangkat, malah makin jauh dengan Allah. Dulu dia selalu dapat sembahyang asar awal waktu. Naik pangkat, tak dapat sembahyang asar awal waktu. Dulu dia banyak baca Quran. Setelah naik pangkat, rupa-rupanya mengingatkan makin dekat dengan Allah. Sepatutnya makin tambah syukurnya. Tapi malah bila mana saat dia dinaikkan pangkat, makin kurang baca Qurannya. Allah bagi nikmat dapat berjalan pergi IKEA, dapat berjalan pergi Cameron Highland. Rupa-rupanya bukan dia balas dengan ibadat, malah suratul kahfi yang biasa dibaca, dia dah tak baca. Hari itu biasa dia baca. Tapi Allah bagi nikmat dapat berjalan. Allah bagi nikmat kesihatan bersama dengan keluarga. Malah ibadatnya semakin kurang. Dulu baca kahfi. Tapi bila mana Allah berikan dia nikmat, dapat kereta baru, TV baru, malah dia tidak baca kahfi dah. Baca al-Mulk dah tak dapat dah. Bila rumah makin besar, makin lalai. Kereta makin besar, makin selalu jalan, makin lupa nak baca Quran. Maka ada tak begitu? Maka jawapannya Mak Teh ada. Kalau Mak Teh pun ada, saya lagi banyak. Saya lagi. Sebab tu hidup ni tazkirah, peringatan. Hidup ni adalah merupakan peringatan. Sebab tu Allah uji manusia ni. Allah uji manusia ni tanda Allah sayang. Allah uji kita ni tak dapat bayar sewa rumah. Oh, kita teringat balik, ya Allah aku ni kenapa? Allah uji lagi kita sakit. Ya Allah aku nak mati dah. Berubah baik. Jadi Allah uji. Allah uji kita ni kena buang kerja. Allahu Akbar. Allah uji suami sakit. Allah, ini semua kerana kita nak balik kepada jalan yang benar. Teringat bahawa Allah bagi nikmat supaya kita berubah jadi lebih baik. Jadi insyaAllah, setelah sampai sini, insyaAllah bila akan datang kita masuk dalam bab Ar-Rajim, iaitu bermaksud Al-Ma'ruf, Al-Marjum yang bermaksud direjam. Asas dalam lontaran dengan batu daripada ayat inilah. Maka ketika itulah maka Allah menyebut apa saja kita nak lari daripada syaitan, maka hendaklah kita mengucapkan kalimah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam Al-Quran dalam surah An-Nahl, fa idza qara'tal Quran wahai Muhammad, ketika mana kamu nak memulakan bacaan Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bermulalah dari situ. Kita kalau baca Quran ni ada syaitan datang, maka kita kena baca a'udzubillah. Sebab tu ulama letak, kalau kita nak baca Quran wajib kita mulakan dengan membaca a'udzubillah. Ini perintah khusus dalam Al-Quran. Bismillah, maka bismillah ni untuk mulakan surah saja. Sunat dibaca ketika memulakan surah. Ketika pertengahan tak perlu. Ataupun contohnya kita nak baca Qul Huwallah. Kita nak solat sunat hajat. Kan, tok guru kita dulu mungkin ada satu kita punya cara yang kita belajar, mungkin ada sebagian orang solat hajat dibaca dengan 10 kali Qul Huwallah. Ada tak? Dulu saya dulu dekat Kelantan, dekat Pasir Tumbuh. Dia Tok Guru Hashim. Saya tak ingat siapa nama Tok Guru tu. Saya lama dah. Dekat Kelantan dulu. Tok Guru Hashim ingat saya. Masa tu saya pergi kat Pasir Tumbuh. Pasir Tumbuh saya ni dulu dekat Pulau Melaka. Tempat Tok Guru ni Abdul Aziz. Waktu tu yang jadi pengetua saya Ni Abduh. Jadi pengetua saya dulu Ni Abduh. Guru disiplin Ni Adli. Lepas tu dia kena penjara. Sebelum dia masuk penjara. Lepas tu dia kena masuk SA. Ni Abduh. Jadi belajar kat situ ni, dia masuk, dia kata baca, dia suruh kita baca Qul Huwallah 10 kali. Itulah. Adalah kita begitu cara ni. Ada 10 kali. Ada yang ajar baca ayat kursi 10 kali. Boleh faham tak? Siap. Okey, sekiranya ni nak baca Qul Huwallah ni berulang 10 kali. Maka yang pertama dia kena baca Auzubillah macam biasa, tak apalah. Auzubillah macam Fatihah dah ada kan? Okey, macam Fatihah dah ada. Jadi dia tak perlu baca Auzubillah lagi. Cuma dia perlu baca Bismillah. Baca Qul Huwallah. Dia baca Waladdallin kan. Lepas tu Bismillahirrahmanirrahim. Ni kita seorang buat contohnya. Kita solat hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita wajib baca Fatihah sebab kita nak mulakan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad.
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita nak ulang balik kan, qul Allah. Tak perlu baca bismillah. Itulah dalam Hafs, bacaan qiraat Hasan Asim Tariq Syatibi. Kita tak perlu baca bismillah balik. Sebab kita nak ulang balik qul Allah kan, kita baca saja. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kali. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Boleh faham? Dia tak perlulah baca bismillah. Jadi kan panjang kan? Okey. Tak perlu. Jadi baca auzubillah tu pada permulaan. Sekiranya dia nak pertengahan, dia terberbual. Macam mak dia panggil, orang rumah panggil. Bang! Bang! Nak air Nestarik ke? Air apa nak minum? I love you lah. Kita dah berbual. Maka ketika itu, bila dah berbual, kita nak sambung balik. A'udzubillahi minasyaitan. Kita bolehkan balik. Tapi perbualan tersebut mesti tidak berkisar pada Quran. Tapi kalau masih berkisar tentang Al-Quran, tentang bacaan itu, tadabbur ke, maka tak perlu baca a'udzubillah. Maksudnya dia masih berkisar dengan Al-Quran. Masih berkisar dalam ayat Quran tadi tu. Macam mengajar, tak perlu baca, tak perlu ulang balik a'udzubillah, tak payah. Tapi kalau dah keluar daripada tajuk, kita baca. Okey, maaf siapa nak bertanya. Boleh terus tanya. Okey, siapa nak bertanya tadi, maaf boleh tanya. Bagi orang yang Kak Narizita Sharif. Bagi orang yang ada masalah waswas dalam solat, bolehkah kita pujuk nasihat kata ini ujian dari Allah? Ya. Sebab itu ketika mana seorang sahabat iaitu Osman, bukan Osman bin Affan. Ini hadis rawahul Muslim. Dia kata, wahai Rasulullah, ketika mana aku solat ni, aku akan diganggu oleh syaitan. Akan diganggu oleh syaitan. Maka Nabi SAW menyebut, dia kata bahawa setiap kali orang solat, maka itu adalah syaitan. Dia adalah syaitan yang mengganggu kita di dalam solat. Itu betul. Jadi, bila dia mengganggu, maka Nabi pun bacakan doa. Nabi ludah dekat dia punya, ludah sikit dekat tempat cara dia ludah ke dalam mulut Osman. Ini Nabi yang kita buat pula. Ini Nabi. Maka nama jin itu kata, nama jin itu wahai Osman adalah Khinzib. Khinzib. Maka dia rasa was-was lah tu. Lepas tu kemudian setelah mana Nabi ludah kat mulut dia, Nabi baca auzubillahi minasyaitanir rajim dan sebagainya doa, maka selepas itu dia solat tak rasa was-was lagi. Jadi biasa. Was-was ni biasa. Dalam solat ni was-was ni biasa. Ini penyakit yang dalam bersyaitan. Sebab itu kalau siapa yang was-was, maka bolehlah baca nama satu jin. Khinzib betul. Dia ada dua. Dia punya bacaan dia boleh dua. Khinzib boleh, Khanzab pun boleh. Dari atas. Dan ada satu lagi nama jin yang duduk dekat dalam hati manusia was-waskan ni adalah jin yang bernama Khannas. Dalam Quran sebut kan. Alladhi waswisu fi sudurin nas. Nama jin ni Khannas. Nama jin Al-Khannas, iaitu qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kami berlindung denganmu ya Allah daripada syaitan yang bernama Khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, yang kerja dia mewaswaskan manusia. Khannas ni dia datang kepada diri kita ni kejap, lepas tu dia hilang. Dia tak datang trade. Macam Khinzib ni selalu datang. Khannas ni dia datang kepada kita sekejap je. Lepas tu dia patah balik. Dia tak datang dengan keadaan yang berterusan. Tidak. Dia datang, kemudian dia balik. Kita ni dalam ibadat, kita nak sedekah pada orang. Tapi dalam hati kita, dia ni, anak dia, kerja. Dia dah mula masuk. Betul? Dia patah balik. Dia hilang. Nanti, datang balik. Khannas ni ada satu jin yang datang, kemudian dia belah. Datang, kemudian belah. Yang ini ni bahaya. Jadi kita kalau siapa-siapa yang macam tu, tapi cara nak baca auzubillah ni dalam solat macam mana? Cara dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, dia ajar supaya Osman tu dalam hadis sahih tu, iaitu dia membaca auzubillahi minasyaitanir rajim sebanyak 3 kali. Dan dia meludah ke kiri sebanyak 3 kali. Auzubillahi minasyaitanir rajim, dia ambil ke kiri sikit. Kita bukan ludah betul.
tapi ludah sebagai simbolik. Gitu. Ke kiri. Jadi nak baca auzubillahi minasyaitanirrajim, kita mesti menoleh ke kiri sedikit. Kemudian kita ambil mulut kita ni, kita macam ludah. Macam orang-orang Kedah kan. Hatui lah. Gitu lah. Dia bukannya ludah. Dia simbolik saja. Jangan kita ludah pula. Tui. Habis orang sebelah kita. Berair muka kau. Berair. Jadi kita kat sebelah tu kita cuma buat syarat. Betul. Buat kalau paling baik 3 kali. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allahu Akbar. Ataupun para ulama sebut kalau dah tak boleh sangat, bacalah. Dah baca auzubillahi minasyaitanirrajim 3 kali, kemudian bacalah kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tapi tajwid kena betul lah. Jangan tajwid tak betul. Sebab Al-Quran ni kena baca dengan tajwid yang betul. Kalau tak nanti syaitan pun boleh follow balik. Jadi, okey, alhamdulillah boleh baca, tak ada masalah. Jadi kalau siapa yang begitu, maka dia baca auzubillahi minasyaitanirrajim dan ludah ke kiri 3 kali. Boleh faham? Itu dalam hadis Muslim. Ini cara untuk mengelak daripada syaitan. Okey. Saya baca lagi. Alhamdulillah, syukur Ustaz Khairul Fahmi untuk pengajian ilmu yang bermanfaat dan memberi peringatan, pengajaran, teguran kepada kami semua. Semuanya semoga kita tergolong di kalangan orang yang mentaati perintah Allah. Amin. Menghidupkan sunnah Rasulullah. Diterima amal ibadatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah saya mohon untuk undur diri. Nanti akan datang kita masuk dalam bab yang sama lagi. Laknat juga bermaksud menghalalkan kemurkaan Allah ke atas orang yang dilaknat, dan juga bagaimanakah disebut tentang satu, iaitu umurnya iblis. Umur iblis berapa? Jadi sumpahan. Allah sebenarnya iblis ni disumpah oleh Allah hidup sekian lama. Itu adalah merupakan laknat dan sumpahan, dan insya-Allah cuma kita tahu Allah bukan laknat dia kerana apa pun, tapi itu memang permintaan iblis. Jadi kalau kita ni dilaknat Allah, seorang tu apa yang diminta Allah bagi. Tapi Allah akan bagi berupa laknat dia. Umur yang panjang, dia kena ingat umur yang panjang inilah membawa kecelakaan pada dia. Harta yang banyak akan menyebabkan dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. InsyaAllah. Okey. Ada lagi? InsyaAllah kita nak terus baca Al-Mulk. InsyaAllah. Dah baca belum Al-Mulk? Belum. Dah. Belum Ustaz. Belum. Ustaz orang terakhir malam ni. Okey, insya-Allah. Jadi kita boleh teruslah, kita sahabat boleh buka Al-Mulk ataupun admin boleh bukakan Al-Mulk supaya boleh baca. Ingat fatwa daripada majlis mufti wilayah, maka Al-Quran tidak boleh dipegang kan? Kalau berbentuk mushaf, kalau tidak ada wuduk. Tetapi sekiranya handphone. Maka dengan handphone, maka adakah dia kata boleh memegang handphone dengan tanpa wuduk? Maka barang siapa yang memegang handphone, maka tidak dikira sebagai orang yang tidak dibenarkan memegang. Maksudnya boleh memegang handphone Al-Quran ni. Al-Quran boleh pegang. Pegang tak apa dalam ni. Sebab yang dikatakan mushaf itu mesti tidak boleh dipadam. Tulisan kekal. Tulisan kekal. Jadi kalau boleh dipadam, maka dia bukan dikira kat kayu itu kekal. Jadi walaupun ditulis dekat frame, dijahit kat frame tu, tak boleh dikekalkan. Maka walaupun bacaan tu surah Fatihah ayat 1000 dinar, tak boleh pegang frame tu kalau tak ada wuduk. Tapi kalau di sini, dia boleh. Habis hilang. Jadi itu asbab di antara fatwa kita hari ini membenarkan memegang Al-Quran dalam handphone tanpa wuduk. Jadi kalau kita seorang yang memang bangun pagi, lepas subuh, bangun subuh pukul 5.30 nak baca surah 10 terakhir suratul Ali Imran, kita tak ada wuduk, nak pegang Quran tak boleh. Pegang, ambil handphone. Ambil handphone. Jadi ada sebagai ulama yang masih bincangkan benda ni, ada. Tapi kita ikut je lah majlis fatwa. Kan? Sebab kalau saya pun sebenarnya asal tak setuju juga. Tak setuju. Bila Dr. Zulkifli Al-Bakri dah keluar keputusan, muzakarah dah saya baca semua, maka kita follow je lah mana yang mudah. Jadi siapa yang tak ada wuduk tu, bolehlah buka Quran. Buka handphone. Buka handphone dan buka Al-Quran dalam handphone. Siapa yang tak ada apps Al-Quran dalam handphone, bolehlah
di-download dan downloadkan. InsyaAllah supaya mudah kita ni tak hafal kan. Kita kalau hafizah tak apa, macam apa bonda modal tak apa. Banyak surah dia hafal. Ini kita ni ya Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq pun dah hafal dulu lupa balik. Lupa balik. Al-Kahfi dah baca, dah hafal tahun lepas 10. Tahun lepas saya dah hafal 10 Ustaz. Al-Kahfi tahun ni saya dah lupa 10 tu. Ya, kata dia makin tambah. Okey. Jadi moga-moga kita dapat baca. Jadi untuk selangi kita baca bacaan surah Al-Mulk ini, kita hadiahkanlah bacaan suratul Fatihah kepada almarhum dan almarhumah ibu dan bapa kita yang telah meninggal dunia dan saudara kita yang meninggal dunia, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم قبل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Allahumma rahamna bil Quran. Rahmati kami dengan Al-Quran yang kami baca pada malam ini. Ya Allah, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadi kalau Al-Quran yang kami baca pada malam ini sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, Ya Allah, sebagai rahmat kasih sayangmu kepada kami, sebagai hidayah petunjuk kami, Ya Allah, sebagai syifa dan penawar bagi penyakit-penyakit yang kami hadapi, wahai Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. Di saat mana kami terleka, Ya Allah, kami dilupakan, Ya Allah, selalu ingatkan kami untuk kami selalu mendampingi, mendekati dan membaca Al-Quran, Ya Allah. Wa'allimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, Ya Allah, Engkau fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai membacanya, Ya Allah, Engkau pandaikanlah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki, Ya Allah, tilawata suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini fi kulli laylah, pada setiap malam, Ya Allah. Warzuqna tilawatal Quran, Ya Allah, berikan kepada kami rezeki dan juga kesempatan untuk kami dapat senantiasa membaca Al-Quran ana al-lail wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, jadikan Al-Quran yang kami baca sebagai hujjah kepada kami, wa syafa'atan fil qabr, dan sebagai syafaat kami di dalam kubur, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan semesta alam. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. 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 Syukur pada Allah, kuliah Isyak kita berjalan lancar dengan kisah Nabi Adam. Moga segala ilmu yang Ustaz sampaikan memberi manfaat kepada kita dan menambahkan ilmu kita guna macam mana ni?
Guna nikmat Allah bagi ke jalan yang diredai Allah, bukan sebaliknya. Moga kita dilindungi daripada golongan mublisun dan istidraj. Jangan jadi seperti iblis, nikmat yang Allah bagi tapi laknat yang dimintanya kerana sifat sombongnya. Kita tangguh pengajian kita malam ini. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit bahan kuliah untuk besok. Pagi kuliah subuh bersama Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad, dan kuliah duha bersama Imam Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim dengan tadabbur surah Al-Baqarah. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada semua jemaah, terima kasih Gubernur Iman. Saya mewakili Gubernur Iman mohon ampun dan maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis ini. Yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz membacakan tafsir kafarah dan surah Al-As, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.